Salam geng, racun kali ni kembali lagi kita ke dalam segmen gaming test. Kita akan PUBG menggunakan Poco X4 Pro 5G. Adakah prestasi dia ni kan sesedap Poco X3 Pro? Macam mana pula rasa dia punya cooling system, function ke tidak kan, FPS macam mana? Semuanya bakal terjawab dalam video ni. Untuk spek dan juga harga, korang tengoklah dekat skrin sekarang. So kalau korang dah tak sabar nak tahu macam mana performance dia, jom kita mulakan racun PUBG sekarang. Nampaknya kita dah pun masuk dekat dalam lobby. Kita akan teruskan penderaan dekat smartphone yang boleh kata agak hype lah sebelum dilancarkan. Kita ada Poco X4 Pro 5G. Tapi bila dah rilis ni, macam ramai yang agak kecewa lah dengan chipset yang dibekalkan dekat phone ni. Tapi tak apa, kita akan cuba tengok hari ni macam mana dia punya perginya, dia punya performance tu. Sebelum kita mula, jom kita tengok dulu setting kewajipan. Untuk bateri dah penuh 100%, kita akan gaming test pakai data bukan wifi. Untuk brightness macam yang korang nampak, saya dah setkan yang paling tinggi dan auto brightness pun saya dah offkan. Yang mana keterangan screen phone ni memang cukup terang, memang best, boleh cacah 1200 nits. Untuk setting lain yang mana saya rasa tak perlu, saya dah pun offkan. Sekarang kita akan buang dulu segala recent app, kita just nak tinggalkan PUBG saja macam yang korang nampak lah untuk dapatkan performance yang lebih lancar. Kita akan naikkan balik brightness kepada max. So sekarang ni kan saya perasan ada something yang macam agak unik bila korang tekan game turbo. Kalau dekat Redmi Note 11 Pro 5G korang akan nampak di bahagian bawah ni ada voice changer. Tapi untuk yang Poco X4 Pro ni dah pun ditukar kepada PUBG UC, ada kat G-Shop kan. Dia akan, bila korang tekan, dia akan terus bawa korang untuk korang beli UC tau. Yang lain ni, setting lain ni macam biasalah, ada je semuanya. Dan kita akan setkan kepada performance. Next untuk bahagian setting grafik dekat sini, macam korang tahu, phone ni dikuasakan chipset mid-range Snapdragon 695. Kalau Poco X3 Pro before ni dia pakai chip yang boleh kata dalam kategori flagship lah kan, 860. So dekat sini agak macam kecewa sikit lah sebab dia tak support smooth extreme. Paling tinggi untuk smooth ni just boleh dapat ultra. HD high, HDR memang tak support. So kita akan pakai setting smooth ultra sajalah untuk gaming test ni kan. So untuk audio memang korang boleh dapatkan sampai dekat high sahaja, ultra tak support. So untuk setting lain rasanya saya dah pun download segala function, segala benda-benda saya dah download. Tapi ultra tak ada dekat sini untuk dia punya audio. So tak apalah, kalau korang dah bersedia, kita akan tengok dulu map. Kita main dekat Erangel. Saya dah setkan, kita akan main rank. Untuk ping pun dah penuh, kita main Asia sekarang. Kita akan cabut port USB-C di bahagian bawah ni. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Kita dah pun masuk dekat dalam spawn island sekarang. So far rasanya macam ok lah. Still boleh dapat 40 FPS. Untuk features yang special ada dekat phone ni, Poco X4 Pro 5G ni, kalau dari segi spek tu sebenarnya kan memang boleh kata dia copy balik lah yang ada dekat Redmi Note 11 Pro 5G. Dia just tukar design belakang je lah, kalau nampak macam ini kan. Agak berbeza untuk design belakang tapi spek sama. Untuk screen support 120Hz refresh rate, dia pakai screen jenis panel AMOLED kan. Untuk dia punya touch sampling rate tu 360Hz kan. Dia juga ada liquid cooling 1.0 plus. Untuk speaker, yes dia support stereo speaker dekat sini dan dia juga ada lubang audio jack. Phone ni juga ditune speaker tu by Dolby Atmos. So kita akan cuba test lah nanti macam mana bila saya tembak, korang boleh dengar sendiri. So far dekat sini rasanya kalau korang tengok dekat dia punya bacaan FPS tu memang dia boleh maintain, dia boleh dapat 40 FPS lah kan. Ok, so tak apa, kita akan layan dulu. Apa-apa isu yang berlaku dekat phone ni sekejap lagi saya akan inform dekat korang. Anyway, untuk bateri phone ni hanyalah 5000 mAh saja berbanding Poco X3 Pro before ni 5160 mAh. Cuma untuk Poco X4 Pro ni dia macam double up lah dia punya pengecasan tu, daripada 33 kepada 67 watt. So dalam gaming test ni saya akan gaming dalam 2 sesi saja. Satu sesi sekarang kita akan onkan aircon. Next sesi nanti kita akan offkan aircon lah, sama macam yang saya buat dekat Redmi Note 11 Pro 5G. So kita akan layan dulu. So far untuk dia punya gyro macam yang korang nampak memang tak ada masalah, memang smooth, memang accurate, tak ada sebarang delay. Untuk button, dia minta sampling rate dan 360Hz tu bagi saya memang sangat-sangat responsif. So far saya tak mengalami lah sebarang isu multitask juga kan, korang responsif bila korang touch juga semua ok je lah. Untuk bunyi, kita akan cuba try dengar bila kita tembak. Bunyi dia agak sedap, agak kuat. Dia ada speaker atas bawah, stereo speaker. Kalau korang nak pakai earphone pun boleh, dia ada audio jack. Sekarang ni untuk dia punya bacaan FPS rasanya masih stabil. Saya tak mengalami sebarang gangguan yang teruk. Just nice lah dia main sekitar 40 macam tu. So kita akan cuba layan dan saya akan jumpa dengan korang sejam lagi.
So far kita dah pun PUBG lebih kurang 30 minit lah dalam keadaan aircon terpasang ni. Memang saya tak mengalami sebarang isu lah. Phone pun tak rasa panas sangat kan, okey je. Dan design phone yang kotak yang petak ni memang sedap, memang selesa korang nak pegang tanpa korang pakai casing. Phone juga dilengkapi dengan liquid cooling 1.0 plus. Kita akan tengoklah nanti kan, dalam keadaan aircon terpasang ni saya rasa memang tak ada isu. Dia biasanya akan terasa isu tu kalau kita offkan aircon kejap lagi. Kita akan tengok nanti macam mana lah. Dari segi bacaan FPS pun macam korang nampak lah, dia boleh maintain, dia boleh stabil 40 FPS. Saya tak mengalami sebarang isu multitask ke ghost touch, tak ada. So kita akan tunggu lagi sejam geng. Nampaknya kita dah pun berjaya PUBG lebih kurang 1 jam tanpa henti tau dalam keadaan aircon terpasang, dan kita masih menggunakan setting grafik yang sama lah, Smooth Ultra 40 fps. Untuk bateri sekarang tinggal 89%, which is 1 jam kita gaming kan, bateri drop dalam 11% macam gitu je. Boleh kata sangat jimat bateri dia. Untuk bacaan suhu, kita akan cuba tengok pakai alat kita berapa paling tinggi kita dapat. Di bahagian harapan ni kita akan cuba tengok lah kan, kita dapat sekitar 37 darjah Celsius sahaja. Kalau di bahagian belakang pula kita akan cuba tengok, paling tinggi kita dapat dekat sini sekitar 35 darjah Celsius sahaja. Anyway kan, untuk dia punya design yang berkotak, yang petak ni kan, bagi saya memang selesa lah. Even tak pakai casing pun memang sedap. Cuma agak berat sikit lah phone ni, berat dia dalam 205 gram macam itu. Kalau bercakap dari segi prestasi, segalanya terasa sangat-sangat awesome, sangat-sangat stabil. FPS pun macam korang nampak lah, dia boleh maintain, dia boleh dapatkan 41-40 FPS, which is memang standard lah kan. Phone ni memang untuk grafik ni just boleh dapat 40 FPS sahaja. Saya dengar macam ada step, mungkin bot. Okay, bot kat situ. Untuk gyro macam yang korang nampak, tak ada sebarang isu, memang tak ada delay, memang accurate. Untuk button pun memang sangat-sangat responsif, bila korang tekan tu dia laju lah. 360Hz touch sampling rate ni memang sangat-sangat membantu. Tak ada masalah langsung. Bunyi pun sedap kan, memang okey lah cun. Korang nak drop tempat banyak player, korang tengah rush enemy, close range battle, segalanya saya tak terasa langsung sebarang isu. Tak ada start beberapa second kan, tak ada lag, tak ada stuttering. Okey, sekarang ni kita akan cuba offkan aircon dan kita akan cuba tengok macam mana pergi pula suhu dia dalam keadaan aircon kita offkan. So, layan dulu. Finally, kita dah berjaya PUBG lebih kurang 2 jam tanpa henti lah dalam keadaan aircon kita offkan, dan kita masih menggunakan setting grafik yang sama, Smooth Ultra 40 fps. Untuk bateri sekarang tinggal 75%. Untuk bacaan suhu, kalau kita tengok di bahagian harapan dekat sini, kita akan cuba tengok berapa paling tinggi. Kita dapat sekitar 41-42 darjah Celsius sajalah paling tinggi. Which is kalau kita comparekan dengan Redmi Note 11 Pro 5G yang pakai chipset yang sama tu kan, Poco X4 Pro 5G nampaknya suhu dia tu macam okey lah, lebih okey sikit berbanding Redmi Note 11 Pro 5G yang boleh macam 43 darjah Celsius. Okey, so dekat sini prestasi sepanjang saya gaming ni kan, apa yang saya rasa, saya perasan tadi kan, kalau macam korang tengah macam ada satu squad dan banyak squad dalam satu masa, memang ada terasa FPS dia tu macam agak drop sikit, tiba-tiba macam drop lah, terasa lah dia punya drop tu walaupun tak ada start beberapa second, tapi dia punya drop tu memang korang akan terasa. Kalau sekarang ni korang nampak lah, dia dapat maintainkan, dia dapat stabil 40 FPS. Untuk isu lain, sepanjang saya gaming 2 jam ni memang saya tak mengalami isu yang pelik-pelik lah. Dia punya ghost touch tak ada, multi touch ok, gyro pun sedap, button pun responsif.
So, nampaknya setakat ni dulu gaming test kita dekat Poco X4 Pro 5G. Overall, bagi saya PUBG guna Poco X4 Pro 5G ni memang tak samalah macam Poco X3 Pro kan, of course. Feel dia tu standard macam phone mid-range yang lain lah, terasa macam motor Redmi Note 11 Pro 5G. Dia sedap tapi tak puas lah since Max 40fps je kan dia support. Tapi yang lebihnya dekat Poco X4 Pro 5G ni kan berbanding Redmi Note 11 Pro 5G, yang pertama dia punya cooling system tu boleh kata lebih function, lebih sejuk, dan yang kedua bateri dia lebih jimat. Cuma macam yang saya pernah inform dekat korang before ni, kalau korang nak dapatkan kepuasan yang penuh tu dengan harga yang ditawarkan tu, rasanya ada banyak lagi lah phone-phone lain yang support grafik lebih tinggi. So apa komen korang? Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Itu sahaja kali ni, jumpa lagi di channel seterusnya. Assalamualaikum.